Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran qadar Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang untuk sama-sama menghayati dalam rancangan keluarga sakinah, keluarga bahagia, keluarga yang aman, keluarga yang tentram. Dan untuk segmen kali ini, kita akan membicarakan soal kelahiran. Setelah mana kita bicarakan dalam beberapa siri yang sebelum ini, mengenai perkahwinan, mengenai tanggungjawab. Sekarang kita bicarakan soal kelahiran. Pertama sekali, kita perlu memahami bahawa di antara tujuan Islam mensyariatkan perkahwinan, di antara tujuan kita mendirikan rumah tangga, ingat, bukan semata-mata untuk berseronok-seronok, bukan semata-mata memuaskan nafsu, tetapi ada tujuan yang mulia, tujuan murni, iaitu untuk melahirkan zuriat dan keturunan. Justru itulah Rasulullah SAW melalui hadis baginda menggalakkan umat-umatnya supaya berkahwin dan melahirkan sebanyak zuriat. Berpandukan sebuah hadis, qala Rasul, tanakahu tanasalu, fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, berkahwinlah kamu, beranak pinaklah kamu, kerana sesungguhnya aku akan merasa bangga di hari kiamat nanti bila mana ramai umat-umat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Berpandukan hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang menggalakkan kita supaya berkahwin, supaya beranak pinak, lahirkan zuriat sebanyak mungkin. Maka sebab itulah, kalau ada orang yang berkahwin tetapi tidak mau anak, tidak inginkan anak, maka para fuqaha mengatakan perkahwinan itu salah. Silap-silap termasuk ke dalam hukum yang dinamakan kahwin mut'ah. Apa dia kahwin mut'ah? Itu kahwin untuk berseronok-seronok tetapi tidak mau anak. Maka sebab itulah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita berkahwin, letakkan kemahuan kita, keinginan kita untuk mendapat sebanyak zuriat dan keturunan. Di segi hukum, para ulama memfatwakan bahawa jika sekiranya sepasang suami isteri yang berkahwin itu mentahdid nasal, istilah tahdid nasal ini menentukan bilangan anak. Contohnya, kalau ada orang berkahwin, dia bincang, dia kata, berapa orang anak kita nak? Kata isteri dia, 2 orang cukup lah. Kata suami dia, bagus juga, 2 orang cukup lah. 2 orang cukup lah. Bila 2 orang cukup lah, itu namanya tahdid an-nasal. Bila itu tahdid nasal, maka telah pernah difatwakan bahawa tahdid nasal ini haram hukumnya. Salah di sisi agama. Artinya, kita tidak boleh menentukan bilangan anak. Kita dikenal sebagai produk. Lahir sebanyak anak, lahir sebanyak zuriat. Tidak boleh kita tahdid an-nasal. Sebab tahdid an-nasal ialah menentukan bilangan anak. Itu salah. Tetapi para ulama mengharuskan tanzim an-nasal. Tanzim an-nasal ialah merancang. Artinya kita ambillah, kita kata 2 tahun seorang, 3 tahun seorang. Itu tanzim. Itu diharuskan. 3 tahun kita ambil seorang anak. 3 tahun kita ambil seorang anak. Itu namanya tanzim. Maka ini diharuskan. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ingat, tujuan kita berkahwin untuk mendapatkan zuriat. Seperti mana Allah firman di awal surah An-Nisa contohnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu daripada jiwa yang satu, yaitu Adam. Lalu dijadikan baginya pasangannya, yaitu Hawa. Dan daripada keduanya, lahirlah zuriat yang ramai, lelaki dan perempuan. Maka Allah mensyariatkan, melalui proses perkahwinan ini, akan lahirlah keturunan manusia yang ramai, yang meramaikan bilangan manusia yang mendiami alam dunia ini. Melainkan ditakdirkan jika pasangan itu tidak dikurniakan zuriat dan keturunan. Ditakdirkan pasangan yang berumah tangga ini tidak dikurniakan zuriat keturunan. Atau kita istilahkan mandul. Sama ada isteri yang mandul atau suami yang mandul. Ini soal lain. Tetapi jika sekiranya jelas dan nyata bahawa isteri yang mandul, isteri yang tidak mampu melahirkan zuriat keturunan, maka terasa inilah Islam mengharuskan seorang suami berpoligami. Berkahwin seorang lagi. Wah, ini sebut soal kahwin 2, 3, seronok orang ni. Sebenarnya, walaupun Islam mengharuskan poligami, seorang suami boleh berkahwin sampai 4. Tetapi perlu diingat bahawa poligami yang diharuskan ini bukan secara sewenang-wenangnya. Bukan untuk berseronok-seronok. Tetapi ada syarat-syaratnya. Yang mana satu di antaranya ialah bila mana sang isteri disahkan tidak mampu melahirkan zuriat dan keturunan, maka diharuskan dia berkahwin seorang lagi. Jangan bercerai, jangan mencari isteri pertama. Tetapi boleh berkahwin seorang lagi dengan tujuan untuk melahirkan zuriat dan keturunan. Maka sebab itulah bagi isteri-isteri yang mendapati dirinya mandul, dia takdirkan ia tidak mampu melahirkan zuriat dan keturunan, maka izinkanlah suaminya untuk berkahwin seorang lagi dengan harapan untuk mendapatkan zuriat keturunan. Cerita Nabi Ibrahim dengan Sarah dan Siti Hajar sudah cukup menjadikan tauladan kepada kita dalam melahirkan zuriat dan keturunan. Salatullahi madarat kawakib ala Ahmad khairi marrakiban najaib wassara min haramin ila haramin hatta ra'a bi'ainaihi al-ajaib. Salatullahi madarat kawakib. Setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga, atau dengan kata lain, setiap pasangan yang berkahwin sudah pasti bercita-cita dan berkeinginan untuk dikurniakan zuriat dan keturunan. Begitu besar harapan seorang suami untuk menimang cahaya mata. Tetapi tidak ramai yang berkahwin bukan untuk mendapatkan anak dan keturunan. Walau bagaimanapun, untuk mencapai ke arah itu, untuk mencapai tujuan ini, kita perlu ingat bahawa doa memainkan peranan penting. Maka sebab itu, pasangan-pasangan yang telah mendirikan rumah tangga adalah digalakkan supaya sentiasa membaca doa-doa yang maksur, khusus yang berkaitan dengan soal kelahiran, soal zuriat, soal keturunan. Di antara doa yang digalakkan seperti doa Nabi Ibrahim. Allah sebut dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Amalkan doa ini. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Yang bermaksud, wahai Tuhan, kurniakanlah untukku zuriat keturunan dari sisimu yang baik-baik, anak yang baik-baik, anak-anak yang saleh. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkaulah ya Allah yang Maha mendengar segala permintaan. Ini doa yang digalakkan suami isteri berdoa. Setiap lepas sembahyang, setiap ketika, pohon kepada Allah supaya dikurniakan zuriat keturunan yang baik-baik. Di samping itu, ulama-ulama juga mengatakan bahawa setiap kali pasangan suami isteri melakukan hubungan suami isteri, maka digalakkan juga berdoa. Jangan main terka macam Tarzan.
Kita kena berdoa. Kita ada adabnya, ada tata susunannya, ada tata caranya. Kita mulakan dengan doa. Apa doanya? Sampai mana yang ulama gariskan, di antaranya ialah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Yang bermaksud lebih kurang, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah syaitan daripada kami. Dalam saat-saat yang romantis ini, dalam saat-saat yang begitu menggairahkan ini, hindarkanlah kami daripada gangguan syaitan. Dan jika sekiranya melalui hubungan ini akan dikurniakan zuriat keturunan, maka zuriat kami itu jauhkan juga daripada syaitan. Hindarkan dia daripada gangguan syaitan. Ini doa yang digalakkan. Maka sebab itu seharusnya pasangan suami isteri membaca dan mengamalkan doa-doa yang maksur dengan harapan yang pertama, supaya dikurniakan zuriat dan keturunan. Dan yang kedua, dengan harapan supaya zuriat yang dikurniakan ini terdiri daripada zuriat yang baik-baik, anak yang baik-baik, yang berperangai dengan perangai yang baik-baik, berbudi pekerti, berbahasa yang mulia. Itu harapan kita. Maka sebab itu insya-Allah saya katakan di awal tadi bahawa doa memainkan peranan penting untuk melahirkan zuriat dan keturunan yang baik-baik. Tetapi mungkin suasana hari ini tidak ramai pasangan-pasangan yang berkahwin yang menyebut atau baca doa ini. Mungkin ramai di kalangan mereka yang langsung tidak tahu doa-doa ini, yang tidak membaca doa ini. Lantaran itu lahirlah anak-anak. Apa yang terdapat hari ini, anak-anak yang biadab, anak-anak yang tak bermaruah, yang tak bermoral, yang tak tahu nak kenang jasa kedua bapaknya, kadang ini berpunca daripada kesilapan kita sendiri. Maka sebab itu, pasangan-pasangan yang baru mendirikan rumah tangga, pasangan-pasangan yang dah lama di rumah tangga pun, jangan lupa peranan doa dalam usaha kita untuk melahirkan zuriat keturunan yang baik-baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Akan lahirlah zuriat-zuriat penyambung warisan yang baik-baik, yang tahu mengenang budi mak bapaknya, insyaAllah. Salatullahi madarat kawakib ala Ahmad khairi marrakiban najaib wassara min haramin ila haramin hatta ra'a bi'ainaihi al-ajab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam sebuah perkahwinan, dalam sebuah rumah tangga yang dibina, di mana pasangan-pasangan ini berhasrat, berkeinginan untuk dikurniakan zuriat dan keturunan. Mungkin di kalangan kita ada yang tidak sabar-sabar untuk menimang cahaya mata. Walaupun ada di antara kita yang rasanya perlu ditangguhkan buat seketika. Walau bagaimanapun, dalam hubungan kekeluargaan ini, jika sekiranya ada tanda-tanda yang menunjukkan sang isteri mula mengandung. Saya ulang lagi sekali. Bila ada tanda-tanda yang si isteri mula mengandung, terkadang berita ini merupakan berita yang amat menggembirakan bagi suami. Suami akan rasa gembira bila mana isterinya mula mengandung. Berarti zuriatnya sudah mula bertapak dalam rahim isterinya. Maka pada ketika itu, tuan-tuan, puan-puan, apa yang kita perlu lakukan? Sebagai melahirkan kesyukuran kita, terima kasih kita kepada Allah selama doa itu dikabulkan, maka disarankan, dicadangkan supaya suami atau isteri bila mana mereka menyedari yang rahim isterinya mula berisi, yang isterinya mula mengandung, perkara pertama yang sepatutnya ia lakukan ialah melakukan sujud syukur. Melakukan sujud syukur, bukan semayang, sujud. Apa dia sujud syukur? Sebaik kita menyedari yang isteri itu mengandung, bagi isteri sendiri, ambil air semayang, pakailah telekung, tutup aurat elok-elok, maka terus niat yang dia melakukan sujud syukur hanya dengan sujud sekali. Sujud sekali saja. Maka dalam sujud itu, lahirkan kesyukuran kita, terima kasih kita kepada Allah, cakaplah bahasa apa pun. Semasa dalam sujud, sama nak baca subhana rabbiyal a'la ke, nak baca doa ke, nak ucap terima kasih ke, boleh. Maka bangun daripada sujud, kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu dia saja.
Itu dikatakan sujud syukur. Isteri kena buat, suami pun kena buat, insya-Allah. Sebagai persediaan awal untuk melahirkan seorang zuriat, untuk menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan sepasang suami isteri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sepanjang proses mengandung, bila isteri sudah tahu yang dia mengandung, sudah ada tanda-tanda yang dia mengandung, seperti yang biasa dialami kebanyakan isteri-isteri masa kini, iaitu ada tanda-tanda yang dia mengandung seperti meloya-meloya, seperti bola muntah-muntah, seperti kadang-kadang bertukar perangai, benda yang wangi dia bau busuk. Isteri pakai minyak wangi, dia kata suami pakai minyak wangi, dia kata suami busuk. Itu tanda-tanda isteri itu mengandung. Tak apalah, ini berita gembira. Sebab walaupun dia mengandung, suami dia ada. Ada waris yang sah. Cuma yang masalahnya takutnya hari ini bila sudah meloya-meloya, muntah-muntah, menikah belum lagi. Itu yang bahaya. Sekarang, kalau dia muntah-muntah pun suami dia ada. Bapak dia ada. Maka pada ketika itu, ulama-ulama menyarankan, sepanjang isteri mengandung ini digalakkan membaca Quran, surah-surah yang tertentu. Seperti ada pendapat ulama mengatakan, digalakkan isteri sedang mengandung itu sentiasa mengamalkan bacaan surah Luqman, membaca surah Yusuf, membaca surah Maryam. Karena ada ulama-ulama mengatakan, kenapa digalakkan baca surah Yusuf? Kenapa tak baca surah lain? Ada pendapat kata, baca surah Yusuf dengan harapan anak yang akan lahir itu comelete, cantik lawa seperti Nabi Yusuf. Itu hanya pendapat saja. Pulanglah pada Allah untuk menentukan. Kadang-kadang tak mustahil juga. Kadang-kadang sepanjang dia mengandung, dia baca surah Yusuf. Sampai berpuluh-puluh kali khatam surah Yusuf. Lahir anak, berkilat juga. Merlik juga kata orang utara. Itu nasiblah. Cuma digalakkan baca surah Luqman contohnya. Kenapa surah Luqman? Kenapa tak baca surah lain? Dengan harapan, dengan membaca surah Luqman, akan lahir anak-anak yang pintar, yang bijak, seperti mana Luqman Al-Hakim. Yang ketiga, kata ulama, kenapa baca surah Maryam? Kenapa tak baca surah lain? Ada pendapat mengatakan, surah Maryam, kita amalkan, kita baca dengan harapan, masa nak melahirkan anak nanti, senang. Seperti Maryam melahirkan anaknya Isa. Tak ada bidan, tak ada apa. Itu harapan kita. Maka sebab itulah ulama-ulama menggalakkan para isteri yang mengandung ini baca surah Luqman dengan harapan anak akan jadi cerdik dan pintar. Bacalah surah Yusuf dengan niat dan harapan serta permintaan supaya anak jadi anak yang cantik, anak yang lawa. Baca pula surah Maryam dengan harapan masa nak melahirkan anak nanti senang dan mudah melahirkannya. Dalam pada itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seperti kita sebut di awal tadi, ingat, walaupun sepanjang mengandung ini, doa memainkan peranan penting. Isteri kena berdoa, suami kena berdoa. Di antara doa yang digalakkan ialah doa yang termaksud, yang dapat Al-Quran contohnya, di antaranya ialah Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Subhanallah. Yang bermaksud, wahai Tuhan, jadikanlah aku orang-orang yang mengerjakan salat dan juga zuriat aku. Di mana aku akan dikurniakan zuriat, maka aku minta padamu, ya Allah, zuriat aku juga terdiri orang-orang yang mengerjakan salat. Anak belum lahir, anak masih dalam kandungan, kita minta, ya Allah Tuhanku, anak yang bakal lahir ini, jadikan ia seorang yang mengerjakan salat. Itu doa kita. Kalau Allah kabulkan, insya-Allah, anak-anak yang bakal lahir nanti senang dididik, senang diasuh untuk menjadi anak-anak yang saleh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini mungkin di antara perkara-perkara yang patut dilakukan semasa isteri sedang mengandung, dalam proses mengandung yang makan masa selama hampir 9 bulan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamali
كما يليق بكماله. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita teruskan lagi membicarakan soal kelahiran. Soal kehamilan. Dalam segmen ini kita akan bicarakan soal emosi dan perasaan seorang isteri yang mengandung. Di mana ketika dia mengandung, berkemungkinan besar perubahan emosi dan perasaan akan berlaku. Lebih-lebih lagi, si suami kena faham bahawa mengandung merupakan satu kesusahan. Mengandung merupakan satu kesulitan yang amat sangat. Yang hanya akan dirasai oleh isteri-isteri yang mengandung saja. Suami tak pernah mengandung, suami tak tahu. Suami tak akan tahu bagaimana susah payahnya seorang isteri yang mengandung. Seperti mana Allah sebut dalam surah Luqman ayat 14 contohnya, Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Kami wajibkan kepada manusia itu supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya mengandungnya dalam suasana lemah, di dalam lemah. Lemah di atas lemah. Maksudnya dua kali kelemahan. Dua kali kesusahan. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa perempuan yang mengandung itu mengalami kesusahan yang amat sangat. Yang hanya akan dirasai oleh perempuan-perempuan yang mengandung saja. Maka sebab itu, dalam suasana sebegini, perubahan emosi dan perasaan akan berlaku. Maka suami-suami perlu memahami keadaan ini. Terkadang kita akan dapati isteri-isteri yang mengandung ini berubah sikap, berubah perangai. Contohnya, kita katakanlah jadi orang pemarah. Silap sikit marah. Silap sikit marah. Dia marah suami dia. Tengking suami dia. Maka suami kena faham. Ini adalah merupakan perubahan emosi berlaku disebabkan dalam rahimnya sudah ada kandungan. Maka sebab itu suami perlu banyak bertolak ansur. Terkadang berubah sifat seorang isteri. Suami pakai wangi-wangi, dia kata busuk. Suami hampir dekat dia, dia marah, dihalau. Maka ini merupakan perubahan emosi, perubahan perasaan, bahkan pemikiran. Maka pada ketika itu, suami kena memahami keadaan isterinya. Jangan terikut nafsu kita. Jangan pada ketika kita nak bertindak balas. Kerana emosi dan perasaan isteri perlu dijaga. Lebih-lebih lagi ketika ia sedang mengandung dan bersedia untuk melahirkan zuriat dan keturunannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tidak kita nafikan bahawa dalam hal ini akan berlaku pula pemintalan emosi seorang isteri. Terkadang berlaku tak sengaja. Seorang isteri yang mengandung ini nak makan itu, nak makan ini, minta yang bukan-bukan, hendak yang bukan-bukan. Atau yang diistilahkan dengan orang Melayu hari ini, dengan perkataan Melayunya, iaitu mengidam. Walaupun tidak ada lagi kitab fiqh, tidak ada nas-nas hadis yang menyebut tentang mengidam. Ini cuma berlaku perubahan emosi, perubahan perasaan bagi seorang isteri yang sedang mengandung. Maka tidak heranlah kalau Fatimah binti Rasulullah, Fatimah isteri Ali sendiri, anak Nabi sendiri, pernah mengidam masa dia mengandung anaknya. Mengidam nak makan buah delima. Tak masalah lah, saya ambil dia mengidam nak makan buah delima. Buat mengidam nak makan buah ciku kan kacau tu. Buatkan mengidam nak makan jambu batu, kacau. Mana ada sana bawa jambu batu? Maka sebab itulah ulama-ulama katakan bahawa jika sekiranya seorang isteri mengidam, dia nak sesuatu, maka selagi kehendak itu tidak bertentangan hukum syarak, kita boleh tunaikan. Selagi suami mampu melaksanakan, tunaikan. Kita katakanlah seorang isteri yang sedang mengandung dia terbang, beringin benar nak makan buah durian. Misal lah, apa salahnya bercari durian walaupun bukan musim dia? Di Coket Road banyak buah durian. Manakala teringin nak makan, maka kami kena cari. Melainkan kalau teringin nak makan benda pelik-pelik. Kerana pernah berlaku. Saya pernah ditanya, dia kata, Ustaz,
suami saya mengandung, mengidam nak makan daging babi, Ustaz. Astagfirullahalazim. Na'udzubillah. Macam mana seorang isteri, orang Islam yang tahu babi itu haram, najis mughalazah. Tapi ketika dia mengandung, dia cakap suami dia, bang, teringin benar nak rasa sikit daging babi. Sikit cukup lah, kata dia. Macam mana, Ustaz? Saya kata, jangan. Itu haram walaupun dia mengidam, walaupun dia sedang mengandung. Kalau haram, tetap haram. Tapi jangan pula dia kerana suami sayang bini, ayolah abang carikan. Pergi beli sekilo daging babi balik. Goreng, buat kari makan. Jangan cari pasal. Maka sebab tu terkadang, mengidam ni pun tuan-tuan dan puan-puannya, kadang-kadang nafsu. Kadang-kadang nafsu bukan nak ada apa. Teringin itu, teringin ini, nak itu, nak ini, nak buat itu, nak buat ini. Maka ulama-ulama kata, kalau ini berlaku, si suami boleh tunaikan selagi kehendak itu, keinginan itu, kemahuan itu tidak bertentangan dengan hukum syarak. Maka sebab saya katakan bahawa benda ini perubahan akan berlaku kerana berlaku pelik-pelik. Saya pernah tanya bagaimana seorang isteri nak minum minyak gas. Nak minum minyak gas masa mengandung. Tu minyak yang digunakan untuk masuk dalam lampu pelita tu. Nak makan minyak, nak minum minyak gas. Saya kata, bahaya tu minyak gas tu. Minyak orang tak minum. Bagi tahu dia, minyak tak minum. Minum lain. Kalau dia mau ubah sikap dia, tak apalah bang, ganti minyak gas, minum oren. Senang beli oren sebotol bagi. Tak ada masalah. Maka saya katakan bahawa si suami perlu memahami perubahan sikap isteri, khususnya ketika dia sedang hamil atau sedang mengandung anaknya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun, kita perlu memahami hal ini. Kalau boleh, kurangkan tekanan emosinya. Maka sebab itu kita banyak bergaul dengan dia, banyak berbual dengan dia, banyak berbincang dengan dia, supaya pemikirannya tidak berpusat kepada satu benda saja. Betul, kadang-kadang bila dia nak satu benda, suami tak layan. Dia kata, bang, saya nak sangat makan buah dragon fruit. Ada jual di kedai pun. Tapi suami tak mengarut engkau ni. Haru biru lah engkau ni. Dia marah isteri dia. Apalah salahnya tunai lah. Kalau nak makan dragon fruit, apa salahnya? Di kedai banyak jual. Kalau tak ada di Kuala Lumpur, keluar sikit daripada Kuala Lumpur. Di Kuala Pilah banyak tu, jual dragon fruit. Pergilah sekejap, motosikal ada, kereta ada. Maknanya, suami kena memahami emosi dan perasaan suami, kerana itu membawakan anak. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Walau bagaimanapun, para ulama menjelaskan, sepanjang masa mengandung ini, suami perlu memberi layanan yang sewajarnya kepada isterinya. Layan dia elok-elok, layan kehendak dia, layan kemahuan dia, dengan harapan supaya tidak menjejaskan anak yang dikandungnya. Atau nanti kata lain, bila disempurna layanannya, insya-Allah mudah-mudahan isteri akan mengalami proses kelahiran dengan sempurna, dengan teratur, insya-Allah. Walau bagaimanapun, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam suasana ini ulama-ulama mengatakan bahawa si suami perlu memahami dan pandai memainkan peranan untuk memberikan motivasi kepada isteri yang sedang mengandung ini. Sebab tu saya katakan di awal tadi, kenapa suami dikenaki sentiasa mendampingi isterinya. Kita bercakap dengan dia, berbual dengan dia, cerita dengan dia. Kalau pertama kali dia kata dia mengidam nak makan ini, kita ceritakan. Mengidam tu ada apa? Kadang-kadang cuma perasaan kita saja. Itu hanya nafsu saja. Kita cakap dengan elok-elok. Terang elok-elok supaya dia faham, insya-Allah. Mungkin kadang-kadang dengan penjelasan kita, dengan bentuk motivasi yang kita berikan, dia akan faham kehendak kita. Dia akan ikut kehendak kita. Tapi walau bagaimanapun, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, ingat. Saya katakan tadi, perubahan emosi, perubahan perasaan akan berlaku ketika isteri sedang mengandung. Lebih-lebih lagi, mengandung anak yang pertama. Atau dikatakan anak sulung. Maka sebab itu, suami perlu memainkan peranan sebagai seorang suami untuk meyakinkan isteri dia, untuk mengurangkan tekanan emosinya, dengan harapan si isteri akan berjaya mengharungi saat mengandung ini, detik mengandung ini, dengan suasana yang aman dan tenteram dan menyenangkan. InsyaAllah mudah-mudahan semua ini dapat kita lakukan ketika isteri kita sedang mengandung.